bab 1, 2, 3. Jadi kita boleh kamu boleh print out dan juga kamu boleh gunakan untuk pembelajaran. Bukan sahaja nota ini boleh digunakan dalam kelas cikgu, tapi juga boleh digunakan dalam kelas-kelas PDPR kamu. So don't worry. Boleh digunakan dalam PDPR ya. Ini untuk memudahkan kamu. Alright. Jom kita lihat berkaitan dengan kerajaan alam Melayu dan bab kedua, iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi. So kita lihat di sini iaitu bab 2 berkaitan dengan yang ini sistem pemerintahan dan juga kegiatan ekonomi. Jom kita lihat. Ramai pula yang nak masuk ni. Kenapa nak masuk lagi ni? Okey. Jom. Okey, kita lihat di sini berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Baik. Kita lihat, berkaitan dengan 2.1 iaitu berkaitan sistem pemerintahan. Baik. Kita lihat sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu. Baik. Secara umumnya sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu semuanya adalah sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja ya. Jadi semua kerajaan-kerajaan alam Melayu, kita ingat kerajaan alam Melayu ada 7, betul? Iaitu bermula daripada atas, macam selalu cikgu cakap, daripada atas, iaitu kemudian Funan, Angkor, Champa, kemudian juga kemudian Kedah Tua, kemudian Gangganagara, Sriwijaya dan Majapahit. So ada 7. Ingat tu ya. Bermula daripada atas turun ke bawah. Jadi semua kerajaan itu menggunakan sistem pemerintahan beraja. Dan kalau pemerintahan beraja, sudah tentu ada 2 golongan utama dalam struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya, kadang-kadang pelajar tanya tahu, cikgu, kenapa kalau katakan bentuk-bentuk struktur sosial ni mesti dia gunakan dalam bentuk segitiga. Kenapa segitiga ya? Kenapa segitiga? Sebab golongan pemerintah tak ramai. Tapi golongan yang diperintah adalah lebih ramai daripada golongan pemerintah. Sebab itu bentuk dia segitiga. Nampak tak? Bukan suka-suka hati ya. Bukan suka-suka hati. Ya, pembahagian kelas atasan. Of course lah, raja seorang-seorang je kat atas ni. Kat atas ni raja. Kemudian bawah ni ada pembesar. So pembesar tak ramai. Kemudian bawah ni sudah tentulah rakyat, iaitu lebih ramai. Dan kalau bawah lagi dah tentulah hamba yang lebih ramai. Ya, Ya. Ya, betul. Bangsawan dikira sebagai pemerintah. Yes, betul. Bangsawan dikira sebagai pemerintah. So kalau katakan cikgu, kalau terbalik apa jadi? Kalau terbalik, maknanya golongan diperintah tu akan menghempap golongan pemerintah. Apalah kau Aaron? Sudah tentulah golongan yang diperintah tu akan menghempap golongan pemerintah sebab bentuk dia macam ni. Jadi sebab terlalu ramai kat atas menghempap, mati raja dan pembesar. Ya, sebab itu tak boleh buat macam ni, dia kena buat macam tu. Jadi logik kan? Jadi itulah perbezaan golongan pemerintah dan golongan diperintah. Alright, baik. Kita lihat sistem pemerintahan sebagai contoh. Kita lihat sistem pemerintahan bermula dengan kerajaan Funan. Raja dia menggunakan gelaran kurung benam. Ini dia. Kurung benam. Apa maksud kurung benam? Iaitu maksud dia adalah raja di gunung. Wow, raja dia tinggal di gunung ke? Taklah. Sebenarnya gelaran aja. Raja gunung tu maksudnya apa? Raja yang besar. Macam gunung. Raja yang besar. Kurung benam. Jadi, ya. Raja yang dia punya kekuasaan dia besar seperti gunung. Bukan badan dia besar, bukan. Kemudian, penggunaan gelaran Raja Diraja juga digunakan oleh Raja Funan dan Raja Diraja bermaksud Raja segala raja. Raja segala raja.
Ya, kalau nak pronounce Benam tu, B-N-A-M tu, sebutan dia bukan Benam, tapi Benam. Benam. Dia ada qalqalah situ. Qalqalah sughra. Benam. Cuba. Boleh cuba. Kurung Benam. Dia ada. Benam. Benam. Ya. Benam. Dia bunyi macam Jawa sikit lah kan. Macam Jawa sikit. Benam. Dia gitu. Jadi, okey. Okey. Ada je lah korang ni kan. Baik. So, raja di raja, iaitu raja segala raja. Means that, dia katakan bahawa tahu, Funan ni raja dia kata apa? Kalau ada raja-raja lain kat bawah tu, akulah raja. Ya, king of all kings. Ya, dia kata, akulah raja bagi segala raja. Hebat tak hebat lah kan. Ada unsur dua tajwid. Boleh juga tajwid kat situ ya. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Baik. Kemudian satu lagi iaitu Cakravatin. Okey, Cakravatin. Cakravatin ini sebenarnya bermaksud pemerintahan alam sejagat. Wow. Maksudnya apa? Maksudnya dinyatakan pada satu ketika dahulu, okey, Funan ni sebenarnya dianggap bahawa apa tahu? Tidak ada kerajaan lain di dunia ini melainkan inilah dia, kerajaan Funan, iaitu pemerintahan bagi seluruh alam sejagat, seluruh dunia kitalah yang memerintah. Nampak macam tu. Maknanya dia punya betapa besarnya gelaran-gelaran raja ni. So ada 3 gelaran dia, Kurung Benam, Raja di Raja dan juga Cakravatin. Kan. Itu biasalah kan. Kira macam kalau katakan kalau kamu pernah tengok wrestling kan? WWE, World Wrestling Entertainment kan? Dia kata apa? Bila dia dah menang je kan, dia kata apa tahu? I'm the champion of the world. Kan? I'm the champion of the world. John Cena kan? Kemudian apa? Dulu The Rock kan? If you smell what The Rock is cooking. Lepas tu naik-naik kening dia kan? Kan? Jadi, okey, baik. So kalau kita lihat di sini, dia kata apa? I'm the champion of the world. Champion of the world. Padahal lawan kat Amerika je. Tak lawan lagi dengan apa? Dengan hero daripada tanah Melayu ke. Belum lawan lagi dengan apa? Dengan China punya orang ke, Rusia punya orang ke, Jepun punya orang. Baru lawan kat US, dah kata apa? World champion. Apalah kan? Kan? Match ni try tengok lawan lah kan? Kan? Ya, yeah. Belum tentu kan? Setakat lawan dengan Ariz Zafran belum tentu boleh menang tu. Ariz Zafran pun kan bukan calang-calang orang tu. Ariz Zafran, Yohanes lagi hebat. Kan? Jadi itu sebenarnya. Okey. Oi, lawan dengan Cikgu Rafi lah kan. Daing. Oh, lawan dengan Daing. Tak hengat kan Daing. Ah. Ya. Lebih kurang lah tu Fahri Hamzah. Okey. Baik, jap. Okey, boleh dengar. Terputus pula. Okey, jom kita lihat. Raja Funan dibantu oleh golongan agama dan juga golongan-golongan tentera. Dan Funan dibahagikan kepada 7 wilayah dan setiap ketua wilayah itu adalah putera-putera raja. Putera-putera raja yang mengetuai 7 wilayah di Funan. So, ingat tentang apa tahu gelaran-gelaran yang digunakan oleh raja-raja Funan, iaitu Kurung Benam, Raja Diraja dan juga Cakravatin. Itu untuk memudahkan kamu ya. Alright. So cikgu harap mana yang cikgu bulatkan tadi pun kan, kalau kamu dah print out nota ni, kamu juga boleh bulatkan dan highlightkan. Itu kata kunci ya, kata kunci. Baik, itu di Funan. Bagaimana pula dengan di Champa? Champa pula ya betul, gelaran raja, betul. Raja dia menggunakan gelaran Raja di Raja, iaitu kita baru je belajar tadi, Raja di Raja bermaksud raja segala raja. Champa pun sama. Mana satu ni berebut ni? Jangan risau. Sebenarnya Funan pada abad yang pertama, Champa pula pada abad yang ketiga. Means that apabila Funan tamat, kerajaan Funan tamat, maka naik pula kerajaan Champa.
Kerajaan Champa pula gunakan gelaran Raja Diraja. Champa tirulah macam tu. Untuk menunjukkan kehebatan kerajaan Champa. Itu sebenarnya. Dan Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva. Dewa Siva adalah dewa, salah satu dewa dalam agama Hindu, di mana Dewa Siva adalah dewa pemusnah. Yes. Ya, dewa pemusnah. Di dalam agama Hindu ada 3 dewa yang paling besar, iaitu Dewa Brahma, kemudian Vishnu dan juga Siva. Am I right? Am I right? Cikgu pun tak ingat. Vishnu kan? Vishnu ke Vaishya? Vishnu. Yes, Vishnu. Iaitu Dewa Brahma, Vishnu dan juga Siva. Dewa Brahma, dewa pencipta. Kemudian Dewa Vishnu adalah dewa yang mengekalkan. Dan manakala dewa yang terakhir, Dewa Siva, iaitu dewa pemusnah. Tak tahu tak apa. Sekarang kita baru tahu. Nampak tak? So kita Malaysian kot. Kalau Malaysian, of course lah. Kalau kita tahu tentang Islam, of course kita kena tahu juga tentang Hindu. Kita kena tahu juga tentang Buddha. Kita kena tahu juga tentang budaya-budaya. Barulah we are Malaysian. Baru kita bangga jadi Malaysian. Nampak? Rugi macam orang-orang di Korea tau. Di Korea Selatan tu, dia je. Tak ada orang lain. Jadi dia belajar dia. Dia belajar dia. Jadi rugi. Macam kita, banyak kaum, kita boleh belajar macam-macam. So, seorang Malaysia je. Betul, kita tengah belajar ni. Yes. Baik, di Champa, gelarannya adalah Raja Diraja. Raja Champa ini dikaitkan dengan Dewa Siva. Kemudian Raja, of course, Raja akan dibantu oleh para pembesar. Dan apakah tugas-tugas pembesar? Pembesar akan pertama mengutip cukai, kemudian juga menjaga keamanan dan juga mengukuhkan pertahanan. Di mana para pembesar ini macam kita belajar hari tu kan. Para pembesar seperti apa? Seperti Temenggung, Bendahara, Penghulu Bendahari dan juga seperti Laksmana. So keempat-empat ini mereka lah yang menjaga keamanan, kutip cukai, dan juga mengukuhkan pertahanan. Baik. Kemudian seterusnya, fokus. Baik. Khmer kerajaan apa? Bagus. Khmer sebenarnya adalah kerajaan di Vietnam dan dia dikatakan berasal daripada Champa juga. Sebenarnya. Tak apa. Nanti kita akan bagi tahu sebab sebenarnya masalah dengan speaker. Baik, kita lihat di sini Raja Sriwijaya. Ada yang tanya lagi, Haris Rusli, dah siap slide tu nak hantar dekat mana cikgu? Hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Kalau besar boleh hantar ke Telegram, mana-mana pun boleh. Private message ya, private. Private. Tapi tadi yang topik bab 1 tu. Yang bab 2 ni belum buka lagi Bab 2 ni belum buka lagi. Sabar. Baik. Sistem pemerintahan yang ketiga iaitu Sriwijaya. So, Sriwijaya dia unik sikit. Sebab Raja Sriwijaya ni dia dikatakan ada unsur-unsur kesaktian. Apa itu unsur kesaktian? Apa itu unsur kesaktian? Dia ada unsur-unsur kuasa ajaib. Dia ada magic lah. Tapi raja tu magic bukanlah raja tu magic maknanya dia buat magic hilangkan arnab dalam topi ke ataupun buat magic pakai kad ke. Tak, dia bukan yang itu. Maknanya dia ada unsur kesaktian di mana dia menyatakan bahawa dia ada kuasa untuk apa? Untuk mengubah dunia lah. Dia ada kuasa untuk menjatuhkan rakyat lah. Macam itulah. Dia unsur-unsur kesaktian. Dan raja dianggap Bodhisattva. Ingat nama ni, Bodhisattva, iaitu bermaksud Buddha di bumi. Bodhisattva. Sattva ni bumi. Sattva ni bumi dan juga Bodhi ini merujuk kepada Buddha.
Bodhi itu merujuk pada Buddha dan Sattva itu bermaksud bumi. Baik. Kemudian raja dia, okey, satu gelaran yang hebat untuk Raja Sriwijaya iaitu raja digelar Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Wow. Kerana apa? Sebab kamu tengok kuasa Sriwijaya, kamu tengok area kawasan ni punyalah besar ni. Ini semua ni yang cikgu conteng ni, ini semua adalah kuasa di bawah kuasa Sriwijaya. You see? Punyalah besar. Seluruh Malaysia ni, seluruh Sumatera, seluruh pulau-pulau Jawa dan juga sebahagian Sabah Sarawak itu adalah kepunyaan Sriwijaya suatu ketika dahulu. Yes. Maharaja di pulau maksudnya apa? Kan banyak pulau-pulau ni. Kan? Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian pulau-pulau yang lain semua kan. Dia adalah maharaja di pulau. Dan juga kalau ada gunung, dialah raja di gunung. Punyalah hebat. Tapi memang hebat pun. Okey. Memang hebat. Ya betul, termasuk Selat Melaka. Ya dikuasai oleh Sriwijaya. Dan Sriwijaya, raja dia pernah pergi ke Champa. Tadi kita belajar Champa kan? Pernah pergi ke Champa untuk memenggal kepala Raja Champa. Penggal, bawa balik. Raja dia sendiri pergi. Raja Sriwijaya sendiri pergi ke Champa. Yes, penggal kepala Raja Champa, bawa balik. Sebab apa? Raja Champa tu cuba melawan Sriwijaya. Ya, tentera ada tapi Raja Sriwijaya sangat hebat, iaitu Raja Sriwijaya ini telah pergi senyap-senyap sebagai pedagang. Ya, betul. Kepala tu dibuang ke laut. Kepala tu dibuang ke laut. Punyalah hebat Raja Sriwijaya waktu ni ya. Dan raja dibantu oleh Yuva Raja, kemudian juga dibantu oleh golongan-golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta kerajaan. Satu ketika dahulu, Raja Sriwijaya punya kekayaan sehingga dia boleh menutupi pulau, ada satu pulau yang ada di Sriwijaya tu, dia boleh kumpulkan emas yang dikumpulkan di pulau itu penuh, menutupi pulau tu. Sehingga kan emas-emas itu, duit-duit ketulan emas tu jatuh ke dalam laut pun, orang pergi bersampan kat tepi-tepi pulau tu nampak duit-duit emas tu yang ada di bawah laut tu. Itu kekayaan Raja Sriwijaya satu ketika dahulu. Dan ini menurut pembacaan sebab cikgu sebenarnya banyak membaca dan antara buku-bukunya adalah berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu. Dan hari ini cikgu baru je beli ada 2-3 buku untuk Kerajaan Alam Melayu. Memang terbaik. Kerajaan Alam Melayu ya. Memang hebat. So kalau kita lihat buku berkaitan dengan sejarah Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu ya. Baik, pentadbirannya terbagi kepada dua iaitu kedatuan dan juga pradatuan. Yes, okey. Kenapa kita tak ambil semuanya? Sebab sebenarnya kenapa ia masih ada di dasar kalau emas tu? Sebenarnya kalau ikutkan banyak kajian yang menunjukkan bahawa emas-emas itu sebenarnya adalah hasil daripada karamnya kapal-kapal pedagang dahulu. Kapal-kapal pedagang dahulu karam di tengah lautan Selat Melaka dan mereka tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab itu hak milik kerajaan. Kalau dia berada di dalam kawasan Malaysia, maka kerajaan Malaysia yang boleh ambil. Kalau dia terletak dalam kawasan Indonesia, maka kerajaan Indonesia saja yang boleh ambil. Jadi itu sebenarnya. Mungkin juga ada kuasa yang menjaganya. Right. So, tak. Sebenarnya itu emas tu dibawa melalui kapal-kapal. Sebenarnya kalau ikut betul-betul, emas ada di Tanah Melayu. Sebab itu Tanah Melayu ni, yang kita lihat di sini ni, ni Tanah Melayu yang cikgu warnakan ni. Yang cikgu warnakan ni. Tanah Melayu ni sebenarnya banyak gunung-gunung emas. Banyak. Cuma belum dijumpai, belum diterokai dan juga masih lagi tersimpan di bawah tanah.
Yes. Yes. Tapi satu masa nanti dia akan keluar. Emas itu akan keluar dan akan membantu kerajaan Malaysia. Sebab itu dikabarkan kerajaan Malaysia juga akan menjadi satu kerajaan yang akan menjadi hebat satu ketika akan datang. But kita tunggu je lah masanya. Right. Baik. So, sebenarnya tak ambil semua. Tak ambil semua. Dia tak jumpa. Okay. Yes. Baik, kita lihat di sini ya. Okey, betul. Okey, terima kasih kepada siapa ni ya. Okey, Yohanes. Okey. Baik, Yohanes, sebenarnya betul. Kedatuan, okey, oleh kerana Sriwijaya ni kalau kamu lihat besar sangat tau. So, pemerintahan oleh anak-anak raja, okey, datu-datu yang keturunan raja, dia akan diperintah oleh kedatuan. Manakala kawasan-kawasan yang diperintah oleh datu bukan anak raja, itu dipanggil pradatuan. So dia ada dua. Nanti kita akan pergi go for detail tentang ini ya. Kedatuan dan pradatuan. Okay. Baik. Kita lihat seterusnya. Angkor. Ini pun kita dah tengok hari tu kan. Angkor. Raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja. Kenapa dipanggil Dewa Raja? Sebab raja dikaitkan dengan dewa. Dewa ya. Dan kuasa keduanya adalah permaisuri. Kuasa kedua selepas raja. Selepas raja, kuasa kedua adalah permaisuri dan juga raja muda. Raja muda. Raja muda tu anak dia lah. Dan raja akan dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, bidang kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan. Jadi raja dibantu oleh para pembesar. Macam tadilah dibantu juga. Dan Angkor, kalau kita lihat, terbahagi kepada wilayah, kemudian ada daerah kecil dan juga ada kampung. Inilah dia. Gambaran di Angkor Wat dan Angkor Thom yang kita pernah pergi dulu kan. Inilah gambaran dia. Monumen-monumen yang masih ada di Angkor. Di Angkor. Betul, perbendaharaan tu bermaksud berkaitan dengan kekayaan negara, iaitu hasil cukai negara, hasil pendapatan negara, itu semua dipanggil perbendaharaan. Yang ini ya. Yang ini iaitu perbendaharaan. Yes. Betul Yohanes. Betul. Okey. So kita belajar tadi tentang Angkor, Sriwijaya, Champa dan juga Funan. Alright. So ada sebarang soalan sebelum cikgu proceed kepada seterusnya? Ada sebarang soalan tak? Tak ada boleh Boleh. Okey, so nak tanya di sekolah dah masuk tak bab ni? Belum. Oh, ada yang kata dah. Okey, ada yang kata belum. Right. Bagus. Okey, next week je. Okey. Baik. Sekejap. 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 Okey, baik. Sekejap ya. Cikgu ada urusan ni sekejap untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan
Sekejap. Ini tentang apa? Tentang raja di gunung, maharaja di pulau ni. Sekejap. Raja di gunung, maharaja di pulau ya. Okey. Okey. So, kita minta kepada seorang untuk nyanyi boleh tak? Faris Hamzah boleh tak nyanyi satu lagu? Nyanyi satu lagu. Oh, boleh tak boleh? Okey. Cristiano, kamu nak nyanyi lagu apa? Kan? Jangan nyanyi lagu bukan-bukan sudahlah. Kan? Macam pelik je nanti. Oh, Aiman boleh. Oh, Aiman ada yang boleh nyanyi ke? Okey. Okey, lagu intro Cikgu Rafi. Siapa ingat lagu intro Cikgu Rafi? Senang je kan lagu tu. Okey. Saya ingat lagu Epic Cikgu. Epic siapa yang ada masuk kelas geografi semalam lagilah kan. Masuk kelas geografi dia punya lagu apa? Bukan lagu Underpad, lagu apa? Lagu Hawaii 5-0. Hawaii 5-0. Okey, dah lagu tu siap dengan goyang-goyang lagi. Ya, yang gambar lain tu. Macam-macam lah cikgu kan. Cikgu ni kan. Yang pelik-pelik je. Okey. Okey, baik, kita teruskan. Surah Arif nyanyi, tak nak lah kan. Tapi kalau siapa yang nyanyi lepas tu hujan, bolehlah nyanyi. Sebab sebenarnya sekarang ni panas kan? Sekarang ni panas, jadi bolehlah kalau nak nyanyi kan. Baik, kita teruskan. Sistem pemerintahan Majapahit. Okey. Majapahit. Sekejap. Cikgu punya okey. Taklah pun bukan nak percaya pun, tak percaya pun sebenarnya. Okey. Tak percaya pun. Alright. Okey, kita ada something kat sini. Okey, kejap. Okey. Speaker cikgu dia agak problem sikit lah sebab dia since pakai benda ni dia agak ni lah sensitif. Sensitif. Di Selangor. Oh, dia nyanyi sedap. Oh, ya ke? Siapa yang nyanyi sedap? Siapa yang nyanyi sedap tu? Boleh perkenalkan diri siapa yang nyanyi sedap tu? Ya, cikgu pakai airport sebenarnya. Okey. Baik. Subjek Sound dia tak berapa cantik. sejarah. Okey, sekejap. Okey, baik. Kita sambung sekali lagi. Okey. Korang boleh dengarkan suara cikgu? Boleh dengar kan? Boleh. Right. Okey, tak apa. Boleh. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Tapi tak begitu clear. Bolehlah. Okey. Bolehlah, tak apa. Okey. Baik. Boleh Tak lah. berapa clear memang tak berapa clear ke macam mana? Clear. Okay, cikgu tengok audio setting cikgu, takut cikgu okey, boleh dengar? Jelas tak? Jelas tak? Clear je? Okey. Suara macam zaman 90-an. Shut up, Aaron. Boleh lah. Okay. Boleh lah cikgu, Ingat suara boleh lah. apa? Zaman ni Salim Iklim, bukan? Okey. Baik, jom. Okey, kita sambung. Okey. Alright, kita lihat Okey, kita lihat tentang Majapahit. Okey, Majapahit raja dia menggunakan gelaran Maharaja dan ada juga yang gunakan Sri Maharaja dan juga Sri Batara. Ya kan. So raja dia menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja serta juga Sri Batara. Ya, itu dia. Kan sudah keluar je Majapahit tu. Ya, dan rajanya pula dibantu oleh Sabta Prabu. Aduh, Sabta Prabu ni apa? Ya, Sabta Prabu ni sebenarnya adalah satu majlis penasihat diraja. Ya Allah, majlis penasihat diraja rupanya. Okey. Majlis penasihat diraja. Dia maknanya rame-rame duduk dalam tu. Dia diraja jadi majlis penasihat diraja.
terdiri ni cikgu ya, terdiri daripada kerabat diraja serta para pembesar-besarnya ya. Ya. So itulah dia ya. Okey. Kalah Indon ya. Ya. Majapahit ni memang besar ya. Kalau kita lihat di sini, waduh waduh waduh. Ya, iaitu dibahagikan kepada 14 wilayah. Dipecah-pecahkan pula kepada kabupaten. Oh, kabupaten ya. Kabupaten tu daerah. Kemudian juga kawadanan. Kawadanan ni maksudnya daerah-daerah kecil. Dan kebuyutan. Apa kebuyutan ni? Kebuyutan ni maknanya kampung. Aduh, aduh, aduh. Jadi itu Majapahitnya. Baik, ada tadi tanya. Waduh. Okey, Yohanes tanya, Sabta Prabu tu wanita atau lelaki? Sebenarnya Sabta Prabu ni kebanyakannya semuanya lelaki. Enggak ada yang perempuan, enggak ada. Semuanya lelaki. Enggak ada wanita. Sabta Prabu ni. Ah, jadi itulah dia Majlis Penasihat Daraja. Ya, enggak ada, enggak ada. Enggak bisa, enggak bisa. Ya kan? Saya tak faham. Cukuplah cikgu. Okey, lagi tak faham adalah. Okey, baik. Majapahit. Datuk Sen please. Okey. Okey. Sekarang sudah pergi ke Kedah Tua. Ya, sekarang kita dah Kedah Tua tacut. Alright. Kedah Tua pula. Ya, mengapa enggak ada perempuan ya? Sebenarnya perempuan tu memang ada. Cuma perempuannya enggak jadi pemerintah. Perempuannya hanya bekerja sebagai apa? Sebagai bekerja sebagai suri rumah. Jadi itulah perempuannya ada. Dah. Jom kita cakap Kedah pula. Kedah Tua. Hang ingat Kedah Tua ni kan? Hang ingat Kedah Tua tu tua ke? Dia tak tua sebenarnya. Hang saja bagi tahu Kedah Tua ni. Kedah Tua sebenarnya ya nak cerita ni dibayangi oleh kerajaan Sriwijaya. Dulu kerajaan Sriwijaya ni memang dia, dia menguasai Kedah Tua. Kan, menguasai Kedah Tua. Jadi di, okey, diketuai oleh ketua yang menguruskan habaq tak tahulah apa hang tak tahulah kan cik nak buat macam mana kan cik nak cerita ni hang dengarlah haru biru betul hang ni jom kita lihat diketuai oleh ketua yang menguruskan hal perdagangan dan juga keagamaan macam tu kan Kedah Tua sebahagian Kedah Tua ni adalah rupa-rupanya pradatuan kerajaan Sriwijaya means that dulu rupa-rupanya Kedah Tua ni dulu adalah diperintah oleh datu bukan keturunan raja iaitu datu daripada mana daripada Sriwijaya means that dulu Kedah Tua adalah dijajah oleh Sriwijaya tu cerita nak cerita hang kena tahu ni. Kedah Tua. Dulu-dulu kita semua telah dijajah oleh Sriwijaya. Kan? Haru cikgu ni kejap Indon, kejap Kedah Tua lantak kan. Okey. Baik. Asalkan kau orang faham. Kalau tak faham bagi tahu kalau tak faham bagi tahu. Ya, betul. Sriwijaya dengan Kedah Tua sama-sama naik. Sama-sama naik tetapi Kedah Tua tidak mampu menguasai Sriwijaya sebab Sriwijaya lebih kuat dan lebih besar. So Kedah Tua telah dinaungi oleh Sriwijaya. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya lain macam tu. Okey, baik. Kemudian itu Negeri Sembilan kan. Okey. Kemudian sistem pemerintahan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan Gangga Negara. Gangga Negara kita tahu sebenarnya adalah satu kerajaan yang sebenarnya amat sedikit maklumatnya kerana tidak ada catatan yang menceritakan tentang Gangga Negara. Tetapi Gangga Negara juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Dan raja dia berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan juga hal ehwal keselamatan. Negeri Sembilan pula
Mana ada tak sampai Negeri Sembilan, macam mana nak sebut Negeri Sembilan? Kan? Tak sampai lagi Negeri Sembilan. Kena tunggulah. Okey, sekarang ni Negeri 8 pun belum, Negeri 7 pun belum. Tunggulah. Kan, Negeri 9 tu bila? Okey. Dan kita tahu Ganggar Negara ni sebenarnya adalah kalau sekarang ini di dalam negeri Perak. Dalam negeri Perak. Okey. 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 Itu berkaitan dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Means that apa tahu? Iaitu kesimpulannya semua sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang tujuh ini semuanya amalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, itu satu. Dan kemudian mereka banyak menggunakan gelaran-gelaran tertentu. Okey, sebagai contoh seperti macam Majapahit, Maharaja, Sri Batara. Kemudian kita lihat juga Angkor menggunakan Dewa Raja. Okey, begitu juga kalau kita dah lihat tadi Sriwijaya. Okey, Bodhisattva, Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Itu Sriwijaya. Begitu juga kita lihat tentang Champa menggunakan gelaran Raja Diraja, Dewa dikaitkan dengan Dewa Siva. Tetapi yang paling banyak gelaran adalah Funan lah. Iaitu Kurung Benam, Raja Diraja, Cakrawati. So itu antaranya. Okey, baik. Kenapa Negeri 9 bukan Negeri 7, bukan Negeri 8? Okey, soalan winner version. Kerana di Negeri 9 ada 9 daerah. Ya, dan pada zaman dahulu daerah itu dipanggil negeri. Zaman dulu daerah itu dipanggil negeri. Negeri Jempol, Negeri Seri Menanti, Negeri Negeri Rembau. So ada 9 negeri digabungkan menjadi Negeri 9. Ya, 9 sahaja dan ianya besar. Okey. Itu sebenarnya maksud Negeri 9. Nasib baik 9. Kalau ada 10 daerah, 10 negeri akan jadi Negeri 10. Kan pelik. Kalau ada 11, Negeri 11. Jadi dia tak jadi macam itulah. Jadi 9 saja. Okey. Baik. So, kerajaan alam Melayu sebenarnya banyak melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa, cikgu? Okey. Baik. Perasan tak bahawa sebenarnya kebanyakan kerajaan-kerajaan alam Melayu ni bermula di tepi-tepi sungai. Sungai menjadi pusat pemerintahan dan pusat penempatan awal. Jadi, kegiatan-kegiatan ekonomi juga akan berpusat daripada sungai. Why sungai? Kerana untuk mendapatkan makanan, betul Elman Mirza, untuk mendapatkan sumber air, betul Vidna Varshan, dan juga untuk pelabuhan pun betul juga. Bagus. Nampak sangat korang ni semua akan dapat A dalam sejarah tingkatan 2. Seriuslah korang ni. Okey, baik. Amin. Yes. Okey. Dan kita lihat di sini, apa kegiatan ekonomi mereka ni? Of course. Oleh kerana seluruh kerajaan alam Melayu ni daripada Funan sampai ke Sriwijaya, semuanya makan nasi. Bila makan nasi, mereka akan menanam tanaman yang paling utama iaitu padi. Bukan padi apa? Padi apa lain. Padi apa maksudnya Vina Vashan? Cikgu pun lupa lah padi apa. Bukan padi apa? Padi. Okey. So, kerajaan kata yang kita makan padi. Sorry, itu nama movie. Ya, nama movie padi apa? Sorry. Nama movie Rajinikan berlakon. Wuh wuh wuh. Kan. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Yang lain blur je. Okey, tak apa. Okey. Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar, aku dah dengar dah ni. Okey. Baik, kita lihat. Kerajaan alam Melayu terlibat dalam aktiviti penanaman padi ialah seperti Kerajaan Funan, Angkor, Champa, Majapahit dan juga Sriwijaya. Ini yang besar-besar lah. Kerajaan-kerajaan besar-besar ni memang diorang menanam padi. Dan kalau katakan di Funan, Angkor, Champa, mereka menjadikan Tasik Tonle Sap sebagai nadi utama. Sebab Tasik Tonle Sap ini telah membekalkan air kepada Kerajaan Funan, Angkor,
dan juga Champa. Kalau ada soalan, cikgu kenapa 3 ni saja, Kerajaan Funan, Angkor dan Champa? Kenapa Tasik Tonsat situ kat situ je? Sebab dah memang dia kawasan dekat situ. Sebab kalau kita lihat peta ya, peta Funan. Ya. Okey, sebenarnya kerajaan Tasik Tonsat tu berada di kawasan sini. Okey. Tasik Tonsat tu kat sini dan kemudian ada mengalirnya Sungai Mekong ke bawah macam ni. Jadi Champa, Funan, kemudian Angkor kat sini boleh mendapatkan air daripada Tasik Tonle-Sap ini. Jadi takkanlah air tu nak supply sampai ke Kedah Tua, sampai ke Sriwijaya, jauh kot. Kan? Jadi sebab itu Tasik Tonle-Sap ini untuk membantu penanaman padi di 3 kerajaan ini. Funan, Champa dan juga Angkor. Ya, okey, boleh faham cikgu nak bagi kamu faham je ni. Supaya kamu okey, logik. Supaya sejarah ni dilihat sebagai sesuatu yang logik, bukannya fiction. Bukannya Harry Potter punya cerita kan. Naik apa penyapu terus terbang. Macam mana penyapu boleh terbang? Kan. Jadi kita belajar benda yang logik. Kan. Baik. Yes. Okey. Baik, kemudian kita lihat di sini. Okey. Angkor. Okey, Angkor yang paling hebatlah. Sebab pemerintah Angkor ya, maknanya raja-raja Angkor dulu, dia bina kolam yang dikenali sebagai barir untuk menyimpan air. Okey, cikgu rasa cikgu pernah bawa korang pergi tengok barir kan? Barir dekat Vietnam tu. Okey, punyalah besar kan? Besar dia 2 kilometer, lebar 2 kilometer, panjang 8 kilometer. Tak mainlah 2 meter ke 8 meter, tak main. Main kilo-kilo je. 2 kilometer dengan 8 kilometer. Bapak kan? Tak pernah pun. Oh ya ke Elman? I say man, tak pernah rugi. Okey, ramai dah cikgu bawa pergi berjalan pergi tengok. Kan? Pergi tengok barir tu. Jadi seronok tengok. Ui, seriuslah. Boleh mandi lagi tu. Itu biasalah, jumpa air je mandi, jumpa air je mandi. Naik apa? Oh, syok. Elman tanya naik apa? Ya, kita naik Rafi Airlines. Semua orang tahu. Dalam kelas ni semua orang tahu memang kita ada Rafi Airlines. Kita terbang. Yes. Okay. Penuaian padi dalam kerajaan Angkor dilakukan 3 hingga 4 kali setahun. Berapa hari? Ya Allah. Apa yang berapa hari? Kau ingat cikgu bawa betul-betul dia orang pergi terbang ke? Kau ni kan, aduh yai. Aduh. Tak apa. Jangan marah dia. Kita tak marah, okey. Tapi bunyi kelakar, okey. Tak apa. Okey. Tak apalah kalau macam tu, jomlah cikgu bawa korang jugalah. Kita pergi sekejap sebab nak naik kapal terbang cikgu. Nak naik kapal terbang kan. Ramai yang kata jomlah kita naik kapal terbang. Alright. Boleh. Tak ada masalah. Jom kita naik kapal terbang kan. Memperkenalkan kalau yang baru masuk, okey. Memperkenalkan, inilah dia Rafi Airline. Okey, so inilah dia. Okey, kita dah masuk dalam kapal terbang. Sila pasang seat belt kan. Takut-takut nanti jatuh. Kalau jatuh, tertinggal korang. Pandai-pandailah korang kejar balik. Okey. Nanti semasa penerbangan nanti, okey, semua dah masuk dalam kapal terbang. Siapa-siapa yang rasa nak bermain bola ke apa semua, sila ikut pintu keluar, main kat luar dulu. Nanti dah habis main baru masuk balik. Okey? Semasa terbang nanti. Okey. Cikgu pandai ke bawa kapal terbang? Tak susah. Dia ada gear reverse, kemudian D, kemudian F. Bukan susah pun. Okey. Tak pernah crash pun tak kan. Okey. Macam-macam korang ni kan. Alright. Jom kita terbang. Okey. Jom kita terbang. Tak jatuh. Don't worry, tak jatuh. Okey. So sekarang kita dah terbang. Jom kita sampai ke satu tempat. Ya, kita sekarang berada di atas. Ya, berada di atas langit lah. Ada. Tandas masing-masing. Kan? Jangan tanya cikgu, tandas masing-masing.
Ada yang tandas dekat dengan seat, ada tandas dekat dengan meja korang, ada tandas dekat bawah, tingkat bawah. Silakan. Okey, baik. Jom. Okey, sekarang kita berada di atas langit. Okey, ke atas langit. So sekarang kita akan pergi ke inilah dia. Asia Tenggara, di mana inilah kawasan yang ada kerajaan alam Melayu. Okey. Dan kawasan yang kalau kita lihat rupa bentuk dia macam ni, tadi kita tengok kan, okey, iaitu adanya apa? Adanya Champa, Funan dan juga Angkor. Semuanya sekarang ini telah menjadi apa tahu? Negara-negara seperti Cambodia dan juga Vietnam serta Laos. Inilah dia. Dan kalau nak dikatakan ada baris, sebenarnya ada, iaitu kamu tengok yang ini ya. Okey. Nampak tak yang cikgu tandakan ini? Inilah dia Tasik Tonle Sap yang telah membekalkan air untuk 3 kerajaan, iaitu Angkor, Funan dan juga Champa. Nampak tak? Inilah dia Tasik Tonle Sap. Besar Tasik ni. Tasik Tonle Sap ini. Okey. Dan ya, betul, Tasik Tonle Sap yang telah mengairi kawasan-kawasan itu. Dan juga kalau kita lihat ada satu takungan air. Boleh turun, tak ada masalah. Sekejap. Okey. Ini Sungai Mekong. Kalau kamu lihat, inilah dia Sungai Mekong. Mekong River kan. Inilah Sungai Mekong yang mengalirkan air untuk kawasan pertanian. Di kiri dan kanan kawasan ini, okey, kawasan pertanian. Okey. Dan juga kalau kita lihat ada kawasan, cikgu tak jumpa pula Barik. Okey. Kita akan lihat Siem Reap Barik. Okey. Okey, Siem Reap. Okey, Angkor Wat kita akan lihat. Ya, betul. Betul. Okey. Sebelum tu nampak tak? Boleh tengok bumi dari atas. Yes. Kalau korang naik kapal terbang, tengok tepi je, tak tengok bawah. Tengok Rafiq Airline boleh tengok bawah kot. Bawah seat korang tu plastik kaca je. Boleh tengok bawah kot. Ui, gayat kot. Gayat. Okey. Baik. Korang lihat di sini. Okey, nampak tak? Ada yang petak tu. Yang petak tu kan, petak memanjang tu. So itulah dia Barik. Takungan air yang besar. Inilah dia Barik. Saya tak rasa saya selamat balik kalau macam tu. Okey. Baik. Okey, kita lihat inilah dia Barik, takungan air yang besar. Lebar dia berapa? Lebar dia ni kalau kita tengok macam kecil. Tapi lebar dia sebenarnya 2 kilometer. Lebar dia tu 2 kilometer. Panjang dia tu, okey, 8 kilometer. Besar, dan ini buatan manusia. Buatan manusia. Buatan manusia untuk takungan air supaya apa? Boleh mengairi kawasan pertanian. Kawasan pertanian di kiri dan kanan. Dalam dia cikgu, okey. Okey, baik, besar, memang besar lah, besar gila, macam kat tengah laut, betul. Tapi amazingly ini adalah buatan manusia. Dan adakah kita boleh turun ke bawah? Memang boleh pun. Iaitu jom kita turun tengok apa yang ada di situ. Jom. Okey, bersedia untuk mendarat? Sedia? Kita akan mendarat sekarang dan kita lihat apa yang ada di sini. Nampak tak? Inilah dia. Okey. Kawasan Barir. Nampak tak? Hujung ke hujung tu. Itu semua Barir tu. Landing kat airport. Tak payah landing kat airport. Okey, Rafiq Airline boleh boleh landing di mana-mana sahaja. Wah, kan? Hebat betul kapal terbang ni. Okey. Idea dalam ke? Dalam. Memang dalam. Okey. Dan ini adalah antara orang-orang Vietnam lah, orang-orang Cambodia. Betul, keliling-keliling tu adalah kawasan-kawasan padi. Betul, ini kawasan-kawasan padi. Okey. Kotornya memanglah. Sebab apa? Sebab kawasan ini hanyalah takungan air. So bila takungan air, dia bukan untuk mandi-manda tapi dia untuk mengairi kawasan pertanian. Kawasan pertanian. Yes. So mungkin kita ambil site yang tak berapa cantik. Kalau kita ambil site yang cantik sikit,
Macam patung je tak gerak langsung. Ini gambar le. Kalau ambil betul-betul live sekarang, korang pula terkejut. Okey. Jadi, ini gambar. Okey, kita pergi tengok salah satu tempat. Okey, di mana kawasan ini. Ya, memang boleh mandi-manda. Kalau tempat-tempat tu yang bersih, contohnya di kawasan ni. Nampak tak ni? Ini Barir ni. Nampak tak? Macam laut. Macam laut punyalah sebesar-besar tu sampai hujung tu tak nampak tu, itulah Barir. Panjang dia 8 kilometer kot. Godzilla ada. Kalau engkau Ariel pergi kat situ, engkau lah Godzilla-nya. Kan. Apalah kau ni. Okey, baik. Oh, So, okey. Nampak tak? Ada orang mandi. Nampak ada orang mandi. Okey. Nampak tak? Suka hati je dia mandi. Tak ada apa-apa kat dalam air. Tak ada. Confirm apa? Confirm ada ikan. Sebab peribahasa orang Melayu. Di mana ada air, di situ ada ikan. So confirm ada ikan. Kan? Jom jom mandi sama-sama. Tak payahlah kan. Kau kita orang semua dah mandi. Kau tak mandi lagi, kau mandilah. Ya. Nak kena dengan buaya, mana ada buaya kat sini. Kat situ tak ada buaya. Kan? Air ni, takungan ni tak ada buaya. Yang ada dalam kelas ni. Dalam kelas ni ada. Okey. Ya, anda yang buaya. Oops. Okey, buaya darat. Okey. Nampak tak? Siap kawasan-kawasan perniagaan lagi. Gambar ini diambil daripada atas bot. Di atas bot. Ya, takungan air yang besar dan tujuan dia untuk mengairi kawasan padi. Tadi ada pelajar tanya, cikgu, kalau macam ni mana kawasan padi dia? Kawasan padi dia. Nampak tak takungan air ni? Dan kamu lihat di sebelah-sebelah ni, okey, di sebelah-sebelah kawasan ini, nampak tak ada banyak kawasan-kawasan sawah padi. Sebagai contoh kalau kita lihat, inilah dia kawasan-kawasan sawah padi. Yang petak-petak ni semua ni. Okey, petak-petak ni kawasan sawah padi lah ni. Yang petak-petak ni semua adalah kawasan sawah padi. Kat darat senang jumpa. Yes. Okey, yang petak-petak ini semula macam mana air mengalir melalui saliran seperti dia melalui parit, longkang dan dia akan mengalir keluar. Mengalir keluar. Banyak. Serius banyak. Kalau kamu tengok kawasan penanaman padi tu memang luas. Kawasan penanaman padi ya. Memang luas. Ni kalau yang petak-petak ni memang kawasan sawah padi lah ni. Yang petak-petak ni semua kawasan sawah padi. Okey, terbentang luas. Kalau kita pergi satu tempat mungkin kita boleh tengok kawasan padi tu. Nampak tak tu? Nampak? Kawasan sawah padi. Kan? Cantik dia menghijau. Air-air ni datang daripada mana? Daripada Barir tadilah. Daripada Barir tadi. Nampak? Dan juga kalau kita lihat di kiri dan kanan ni ada saliran air dan inilah kawasan padi. Cantik je padi. Alamak. Guna lagi sampai sekarang. Dia digunakan lagi sampai sekarang. Cantik. Nampak tak padi tu? Padi menghijau. Wow, nampak? Luasnya, cantik. Yes. Letak racun. Apa yang letak racun? Malaysia ada Barir ke? Tak ada. Nak tangkap gambar sikit? Okey, silakan nak ambil gambar. Cantik tak? Serius cantik kan? Gila lah. Seronoknya kan. Boleh pergi melihat negara-negara orang. Kita tak pasal-pasal. Boleh cerita dengan mak. Hari ni kita orang pergi Cambodia tengok kawasan sawah padi. Kan? So, hebat tak hebat lah. Dengan langit macam ni. Boleh buat lukisan dia. Boleh buat lukisan. Ada rumah. Kan? Ada kawasan sawah padi. Main sorok-sorok. Main sorok-sorok macam ni. Main nyorok macam ni. Lengit lah korang. Sudahnya balik rumah tak nak main. Merajuk. Pasal cari tak jumpa. Okey. Jadi, nampak tak? Kawasan sawah padi. Okey. Ada lagi cantik, ada cikgu Rafi tengah syarap. Macam mana cikgu nak turun? Cikgu pun atas kapal lagi ni, kapal terbang. Kan? So inilah dia berkaitan dengan
Ya, kawasan sawah padi yang telah diairi oleh Bari tadi. Bari tadi nampak? Bari sebelah aja. Sebelah aja daripada kawasan sawah padi. So, nampak tak? Betapa pentingnya pertanian di Angkor. Dan tak jauh daripada situ ada Angkor Wat, iaitu bukti seni bina yang angkor tu. Angkor Wat ni apa? Angkor Wat ni adalah monumen tinggalan kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor inilah dia. Monumen kerajaan Angkor yang kita pun pernah pergi juga. Banyak kali juga pernah pergi ni. Banyak kali. Ya, banyak kali dah. Naik muak dah sebenarnya. Orang situ pun kenal kita. Kan? Pergi-pergi tak beli kacang dia, dia meniaga kacang, kita tak beli kacang dia. Lantak kau. Kan? Ya. Bandar Kuil, yes. Maksud Angkor Wat ialah Bandar Kuil. Nampak tak? Inilah dia. Kecantikan Angkor Wat. Bukti kerajaan Angkor suatu ketika dahulu. 1 meter, 1 meter. Ya, 1 meter please. Nampak tak? Angkor besar. Dan kawasannya begitu terjagalah kerana ini pusat pelancongan. Di mana ramai orang datang untuk mengunjungi kawasan ini. Ini zaman bila bang? Ini gambar 3-4 tahun lepas. Mana ada COVID lagi waktu itu. Jadi sebelum COVID. Aiman Master baru masuk. Bangun tidur ke apa? Baru habis chess. Baru habis chess. Ngantuk lah ni. Hai Penat. Aiman. Penat. Tak apa. Lagi main mak cikgu. Tak payah. Habis. Tak habis-habis. Tak ada. No. Okay. So, itulah dia Angkor Wat sebenarnya. So, itu berkaitan dengan Angkor Wat. Alright. So, kita akan turun semula ke tempat kita. Iaitu kita akan kembali semula kepada nota kita. Berkaitan dengan, kita dah tunjukkan tadi berkaitan dengan baris semua ya. Yes. View Daing. Daing memanglah. Bukan calang-calang dia. Daing. Baik. So, kejap je. Tak lama. Baik, seterusnya. Kegiatan ekonomi yang seterusnya iaitu pertanian. Iaitu bekalan air untuk kegiatan padi sawah dalam kerajaan Majapahit dibekalkan daripada Sungai Begawan Solo dan juga Sungai Brantas. Dan kerajaan Majapahit juga telah membina sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakan, kalau kita lihat kalau nak buat tanaman padi secara besar-besaran, maka kenapa tahu? Kena ada sistem pengairan. Macam tadi, Angkor, Champa, dia orang ada apa? Ada Bare, ada Tasik Ton Lesap. Kalau di Majapahit, ada Sungai Begawan Solo dan juga Sungai Brantas. Kalau tak ada sungai, tak ada air, tak boleh buat penanaman padi. Tak boleh buat penanaman padi. Begitu juga, Kerajaan Sriwijaya. Kalau kita lihat, Kerajaan Sriwijaya menjadikan padi ini sebagai tanaman utama dan padi sawah ditanam di kawasan pedalaman di Palembang, di Tanah Tinggi, Pasemah dan juga Hulu Musi. Ini tempat-tempat Tanah Tinggi, Pasemah dan Hulu Musi ini adalah untuk Kerajaan Sriwijaya. Kalau Sungai Begawan Solo dan Sungai Brantas adalah untuk kawasan Majapahit. Itu contohnya. Betul, sebab nasi ialah makanan ruji masyarakat alam Melayu. Dan juga kita ada banyak kegiatan ekonomi lain berkaitan pertanian iaitu rempah ratus. Apa itu rempah ratus? Rempah ratus ini sebenarnya adalah rempah-rempah. Epic sangat. Rempah ratus ni adalah bahan-bahan untuk masakan. Iaitu rempah seperti apa tahu? Bunga cengkeh, buah pala dan juga lada hitam, black pepper. Inilah dia. Ini kita katakan sebagai kita kata buah pala, bunga cengkeh dan ini bunga cengkeh betul.
Okey, ni bunga cengkeh dan juga ada lada hitam. Inilah dia lada hitam. Okey, black pepper. Digunakan untuk apa? Untuk masakan. Ada tak tanaman lain? Ada tanaman lain. Seperti tanaman pisang, bijan, kelapa, sayur-sayuran, buah-buahan, tebu dan juga kekacang. Yang ini tanaman apa ni? Tanaman apa ni? Ini adalah tanaman inilah dia tanaman tebu. Apa pisang pula? Ni tebu. Tebu. Yang ini kelapa. Apa? Ya, yang ini barulah pisang. 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 Yes. Tengok pun pisang lah jawabnya. Okey, pisang lah pula. Okey. Jadi itulah berkaitan dengan pertanian. Pertanian di kerajaan Melayu yang mengutamakan padi. Selain daripada padi, rempah ratus dan juga tanaman-tanaman lain. Itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi pertanian. Okey, di kerajaan alam Melayu. Alright. So ada soalan nak ditanyakan apa-apa? Tak ada. Okay. Tak ada. Tak ada. Alright. So Tak ada. Nope. okey. Tak ada. Baik. Tak ada. Sebelum kita berhenti, okey. Tak ada dong. Mungkin kita akan lihat dekat Malaysia ni ada tak kawasan yang banyak dengan tanaman padi? Ada tak Mesti. kawasan yang banyak tanaman padi? Mestilah Ya. banyak. Kedah. Kat mana? Kedah. Yes. Kat Kedah. Jom kita tengok di Kedah. Kedah Kedah paling pun banyak. ada, Kelantan pun ada. Tapi sebenarnya Kedah paling banyak lah. So kita pergi ke Kedah. Okey. Nampak tak kawasan-kawasan yang rata ni, yang berpetak-petak ni. Okey. Nampak. Inilah dia. Berpetak-petak ni, inilah dia kawasan Padi. penanaman padi. Kawasan penanaman padi. Dan inilah dia sebenarnya kalau kita katakan, sebab itu negeri Kedah dipanggil negeri jelapang padi. Yes. Oh ya ke Adif? Kedah ada maktab apa? Maktab di Merbuk ke? Cikgu turun sikit. Boleh, tak ada masalah. Kita masih lagi dalam mood kapal terbang kan? Penerbangan lagi ni. Oh, MSM Baling. Oh, bermakna kamulah antara pelajar yang dibaling ke sana. Oh, sorry. Gurau. Okey, telah dibaling ke sana. Oh, sorry.